Dr. Syaiful Baharudin. Tahu? Kenal? Tak kenal Dr. Syaiful? Tahu. Oh, kenal. Ha. Pernah lah bersembang, pergi meeting. Tapi dia surgeon. Ada lagi kan? Drop apa semua. Dah ni tak dengar suara apa ni. Kita bagi orang masuk kan. Bila baik, Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua warga Kedah Medical Center dan juga penonton di FB Live Kedah Medical Center pada hari ini. Baik, topik kita pada hari ini adalah berkenaan hepatitis yang bertajuk Ketahui Hepatitis B dan C bertindak sekarang. Sempena Hari Hepatitis Sedunia yang disambut pada 28 Julai setiap tahun, di sini ramai yang tak tahu apa itu hepatitis dan kenapa hepatitis ni bahaya di kalangan untuk kita ni. Baik, bersama kita hari ini adalah untuk mengkongsikan topik hepatitis hari ini adalah Dr. Ismayati Ahmad, iaitu consultant physician dalam internal medicine dan gastroenterologist. Yang doktor ini telah berkhidmat telah lama di sini. Baik doktor, apa khabar doktor? Alhamdulillah. Ini ramai ke pasien hari ini doktor? Boleh tahan. Boleh tahan doktor ya. Baik. Tanpa kita membuang masa kita akan teruskan dengan topik kita hepatitis hari ini. Iaitu, baik doktor, boleh explain kepada kami dan penonton secara umum apa itu hepatitis dan kenapa hepatitis ni dia ada B dan C doktor? Baik, hepatitis ni maknanya inflamasi ataupun radang hati ataupun radang hepa. So hepatitis ni adalah penyakit radang hati ataupun inflammation dekat hati. Banyak hepatitis sebenarnya, tapi kita cuma membincang mengenai hepatitis apa kita panggil viral hepatitis ya. Hepatitis B, C ni adalah viral hepatitis. Hepatitis juga boleh disebabkan oleh alkohol ya, penyakit-penyakit lain ya.
ubat-ubatan dan sebagainya. Tapi untuk topik ni kita bincang lebih kepada hepatitis. Sebenarnya hepatitis ni lebih daripada B dan C. Kita ada hepatitis A, B, C, D, E ya. Sampai E pun ada. Tapi yang menjadi fokus kepada kita adalah hepatitis B dan C lah. Baik, hepatitis B dan C lah. So setahu kita dia bukan saja B dan C lah, dia ada A sampai E ya doktor ya. Baik doktor, bagaimana hepatitis B dan C ni boleh berjangkit kepada kita doktor? Dia sama ke macam COVID virus ni doktor? Okey, hepatitis B dan C ni dia berjangkit melalui bendalir badan ya. So dia cuma boleh berjangkit melalui pertukaran darah, melalui bendalir badan seperti hubungan jenis ya, ataupun kalau kita pernah membuat pembedahan menggunakan alatan-alatan yang tak disterile betul-betul, itu pun boleh mendapat jangkitan ya. Maksudnya apa kita panggil sharing of ya, kalau kita berkongsi jarum yang tak sterile dan sebagainya ya. Okey doktor. Baik doktor, bagaimana doktor boleh mengesan pesakit mengidap hepatitis B dan C ni? Okey, untuk mengesan pesakit hepatitis B dan C ni kita kena membuat ujian darah. Daripada situ baru kita boleh kesan lah. Kebanyakan pesakit hepatitis B dan C ni kebanyakan dia tak ada gejala ya. Selalunya kita mengesan penyakit B dan C di peringkat awal ni selalunya kalau mereka datang untuk melakukan pemeriksaan kesihatan, screening darah sebelum menderma darah, ataupun pemeriksaan kesihatan untuk kerja dan sebagainya. Bila kita screen darah untuk hepatitis B dan C, baru kita boleh kesan lah ya. Kesan di situlah dia ada screening melalui blood screening kan. Blood screening kita panggil kan doktor kan. Baik. Okey, sekiranya kan pesakit ni dia mempunyai hepatitis B dan C kan doktor. Adakah dia boleh sembuh kembali sembuh macam biasa? Macam berapa peratus nak sembuh daripada hepatitis ni doktor? Okey. Hepatitis B, saya bincang hepatitis B dulu ya. Hepatitis B ni kebanyakannya boleh saya kata 70-80% kebanyakan pesakit tak ada masalah. Ya. Bila dijangkiti hepatitis B, kebanyakan jangkitan yang kronik, jangkitan yang mungkin dia dapat semasa dia kecil ataupun selepas pemberian darah dan sebagainya. Kebanyakannya pesakit ini tidak ada gejala ya. Dan kebanyakan mereka tak akan ada kerosakan apa-apa ya. Tapi lebih kurang dalam 20%, 25% daripada jumlah ni akan mengalami masalah. Masalahnya seperti mendapat kerosakan hati, dia panggil cirrhosis, end stage liver failure atau liver kerosakan hati yang kronik, dan juga yang paling teruk boleh menyebabkan barah ataupun kanser hati. Barah atau kanser hati. Ya. Sama juga dengan hepatitis C ya. Hepatitis C pun macam tu juga ya. Bukan semua yang dapat hepatitis C ni boleh hati dia rosak sampai dapat cirrhosis, tapi kebarangkalian dia memang adalah peratusan dia yang mendapat hepatitis, yang boleh mendapat kerosakan hati cirrhosis, kerosakan hati peringkat akhir end stage liver failure, dan juga kanser. So kedua-dua hepatitis B dan C ni boleh menyebabkan cirrhosis, kerosakan hati yang teruk ataupun end stage liver failure, dan juga boleh menyebabkan kanser ataupun barah hati ya. Adakah yang bila kita kata operation tu dia boleh diselamatkan ke macam mana doktor? Okey. Dia ada stages juga doktor kan, ada yang kritikal, ada yang ya, kalau dah sampai itu sebab yang penting untuk mengesan ataupun memberi kesedaran tentang hepatitis B dan C. Sebelum-bolehnya kita nak kesan hepatitis B dan C ni peringkat awal. Sebelum hati itu sudah menjadi keras ataupun kita panggil hati sudah menjadi cirrhosis ya. Ataupun sudah mendapat penyakit liver failure ataupun kanser. Kalau sampai tahap tu, untuk merawatnya adalah sukar ya. Kalau kita boleh mengesan hepatitis B di peringkat awal, rawatannya boleh dimulakan di peringkat awal. Ya. Baik. Okey, sebab doktor tadi ada mention about genetik doktor kan. Adakah hepatitis B dengan C ni dia boleh affect kepada apa kita panggil ni generation yang akan datang ke macam mana? Macam dia akan jadi family background ke macam mana? Kalau dalam keluarga, kalau kata ibu ada hepatitis B,
So ada keberangkalian anak yang dikandung pun boleh mendapat hepatitis B lah. Tapi percentage tinggi ke doktor untuk dapat tu doktor? Risiko tu ada tapi tak tinggi lah. Tapi tak tinggi lah doktor. Baik, faham. So, baik doktor. Ada tak cara untuk kita elakkan dari dijangkiti hepatitis B dan C? Okey, salah satu cara mengamalkan cara hidup yang sihat. Kalau supaya tidak menggunakan jarum-jarum kalau macam di kalangan ini adalah di kalangan penggunaan jarum sharing needle di antara penagih dadah dan sebagainya. Yang tu memang tak nilah, atau yang penting mengamalkan cara hidup yang sihat lah. Tidak share needle. And then satu lagi dengan vaksinasi lah. Kita ada hepatitis B vaccination. Vaksin untuk mencegah hepatitis B. Di vaksin ni dah ada berapa dos doktor? Macam COVID setahu kita sekarang kita ada 2 vaksin kan? Vaksin untuk hepatitis B sahaja. Hepatitis C memang setakat ni kita tak ada vaksin untuk hepatitis C. So yang ada vaksin yang diguna pakai sekarang adalah untuk hepatitis B. Semua anak-anak yang baru lahir memang itu adalah standard, memang kita bagi hepatitis B vaksin lah. Dia ada tiga dos lah. Untuk pertama, lepas tu sebulan selepas tu yang kedua, dan yang ketiga dalam tempoh 6 bulan lah. Dalam tempoh 6 bulan. Dalam tempoh 6 bulan untuk itu yang dos ketiga lah doktor ya. Okey, baik. Selain daripada vaksin doktor, apa rawatan bagi kita gunakan untuk rawat hepatitis B dan C ni? Dia ada berapa jenis? Dia ada vaksin ke? Okey. Untuk hepatitis B, kita ada rawatan, ada 2 jenis rawatan. Satu kita panggil immune modulator, di mana menggunakan suntikan interferon ya. Immune modulator ni kita bagi selalunya seminggu kita bagi selama 6 bulan ke setahun ya. Setiap minggu lah. Satu lagi dia panggil rawatan antivirus ya. Antivirus ni selalunya kita bagi lama lah, sampai 2 tahun, 3 tahun. Kadang-kadang kita kena bagi sampai bila-bila. Dia kena ambil ubat antivirus lah. Okey, rawatan untuk hepatitis B ni setakat yang kita bagi sekarang ni, dia tidak untuk menyembuhkan sepenuhnya ya, penyakit hepatitis B ni. Tapi dia boleh membantu mengurang ataupun menyebabkan virus hepatitis B itu menjadi tidak aktif. So dengan apabila virus hepatitis B menjadi tidak aktif, kerosakan hati tak berlaku. Tapi adakah dia akan hilang macam contoh H1N1 kan? Okey, hepatitis B ni persentage untuk hilang terus hepatitis B daripada sistem kita memang setakat ni sangat sukar lah. Okey, berbanding dengan hepatitis C. Hepatitis C sekarang kita dah mempunyai rawatan yang khusus ya untuk hepatitis C yang boleh menyembuhkan. Ya, rawatan dia kita menggunakan antivirus ya yang boleh menyembuhkan, dan rawatannya selalunya selama 3 bulan dan kadang-kadang sampai 6 bulan, bergantung kepada keadaan liver atau hati bersakit itulah. Ya. Okey, baik. Baik doktor. Apakah implikasi sekiranya hepatitis B dan C ni tak dirawat? Apakah komplikasi jika kita ni menghadapi hepatitis, kita tak rawat secepat mungkin? Okay, kalau tak dirawat macam saya cakap tadi, 25% boleh mendapat kerosakan hati peringkat akhir, end stage liver failure, dan juga mendapat apa kita panggil liver cirrhosis, dan juga yang paling teruk boleh mendapat kanser ataupun barah hati, kalau tak dirawat. Ya. Okay. Dekat Malaysia ni hepatitis ni adakah ia one of the biggest disease kat dalam Malaysia ni doktor? Ya, hepatitis B dan C ni di kalangan di negara Malaysia dan juga negara Southeast Asia ni memang banyaklah. Paling banyaklah doktor. Baik. Penerangan doktor pada hari ini sangatlah bermanfaat. Ia adalah sangat penting untuk kita tahu kenapa hepatitis ni bahaya dan kenapa kita kena ambil tahu apa itu hepatitis. Dan macam doktor explain tadi, rawatan dia ada vaksin, ada blood screening.
Ialah sangat penting untuk kita tahu ya, para penonton. Baik, kita akan teruskan forum kita dengan soalan daripada netizen pada FB Live kita pada hari ini. Baik, jika penonton ada soalan nak tanya berkenaan hepatitis atau topik kita pada hari ini, boleh tulis dekat ruangan komen di Facebook Live. Boleh tanya sendiri, doktor, apakah itu hepatitis? Boleh tanya kenapa hepatitis ni bahaya, ataupun mungkin ada soalan yang jenis rawatan apa untuk merawat hepatitis B ni. Ada soalan ke daripada Facebook? Lagi. Baik. Baik doktor, sebelum tu, hepatitis ni dia mula daripada mana doktor? Daripada mana yang dia orang detect, first place hepatitis ni detected doktor? Oh, itu saya tak pasti. Tak pastilah. Baik-baik. Tapi hepatitis ni dia bukan airborne lah. It's not airborne, bukan boleh spread through airborne ni. Only boleh spread melalui transmission of blood ataupun sexual intercourse lah. Daripada situlah doktor ya. Sementara kalau ada sesiapa yang penonton nak tanya soalan, boleh silakan tanya soalan kepada doktor berkenaan hepatitis sempena World Hepatitis Day. Soalan tak ada. Ada tu, mesti ada. Selalunya ada doktor. Oh, tu ada. Baik, ada soalan daripada Facebook. Okey doktor. Orang dewasa perlukan ambil vaksin hepatitis B? Perlu ke kena ambil ke orang dewasa vaksin ni doktor? Okey, dia bergantung. Dia hepatitis kalau kita sihat dan tidak ada keperluan, memang tak perlulah untuk hepatitis B ya. Tapi kita galakkan untuk mengambil hepatitis B vaksin, terutama kalau katakan pekerja sektor kesihatan ya, seperti doktor, staf-staf yang bekerja dengan yang melibatkan darah dan sebagainya ya. Itu kita nasihat untuk ambil hepatitis B vaksin ya. Dan juga pesakit-pesakit macam yang menjalani dialisis ya, ada risiko untuk pemindahan darah dan sebagainya. Kita galakkan untuk mendapat hepatitis B vaksin ya. Baik, kita ada soalan yang kedua daripada Madam Tan Ching. Okey doktor, apakah beza HB-SAG dan HBeAg screening doktor? Okey, untuk Hep B S antigen itu untuk kita cek sama ada dia ada jangkitan hepatitis B virus ya. E antigen tu lebih kita panggil hepatitis B envelope antigen. Yang tu nak tengok activity of the virus tu, sama ada dia active infection ke atau tak ya. Oh, okey, baik. Ada soalan yang seterusnya? Okey, daripada Puan Mira, kenapa hepatitis C tiada vaksin doktor? Okey, setakat ni memang research yang kita buat memang hepatitis C vaksin memang sukar dibuat disebabkan sifat hepatitis C itu sendiri ya. Hepatitis C ni dia banyak jenis dan dia banyak genotype. So dia ada hepatitis C genotype 1, 2, 3 sampai 6 dan sebagainya, dan dia berbeza. Kalau di Malaysia ni genotype apa yang paling banyak, dia different. Dekat Thailand banyak dia, dekat Afrika genotype lain ya. So atas sebab sifat genotype ni yang berbeza, so setakat ni itulah antara punca yang hepatitis vaksin masih sukar untuk dapatlah. Macam adakah sebab hepatitis C ni dia berubah-ubah doktor, macam COVID dengan COVID virus ni dia ada kita panggil delta kan?
dia tak berubah, dia cuma dia ada genotype yang berbeza mengikut mengikut negara-negara ataupun kontinen yang berbeza. So itu salah satu punca dia lah. Baik. Okey, soalan seterusnya daripada siapa? Okey, daripada Puan Mira lagi. Okey, ada berapa booster dose kita perlu menerima vaksin hepatitis ini, doktor? Okey, hepatitis ni hepatitis B lah. Hepatitis B vaksin dia tak ada booster dose sebenarnya. Ya. Hepatitis B vaksin ni cukup kalau kita ambil tiga dos yang awal tu. Dan booster dose ni sepatutnya tak perlu. Ya. Sebab research ataupun study dah menunjukkan sekali kita bagi yang 3 dos vaksin awal tu, dia boleh mengekalkan antibody untuk hepatitis B ni sehingga 20-30 tahun. Kecuali ada setengah-setengah macam pekerja-pekerja perubatan, healthcare worker, kadang-kadang dia nak antibody selepas kita bagi hepatitis B vaksin tu di tahap yang tinggi. Mungkin selepas 10 tahun ke, selalunya hepatitis B antibody yang dalam selepas vaksin dia akan menurun. So mungkin ada standard yang dia cadangkan supaya antibody level tu mesti lebih pada 50 atau 100 ya. So kalau katakan antibody itu mengurang, mereka akan bagi booster lah. Tapi booster ni sebenarnya tak perlu lah. Okay. It's just bila kurang antibody baru perlu booster lah. Kalau kata antibody level kita 10 dan ke atas, itu dah cukup mencukupi lah, doktor ya. Okey, harap soalan itu menjawab soalan puan ya. Baik, daripada Puan Nur Ratasha Aida Saidin. Baik, doktor, adakah boleh berkongsi pinggan mangkuk yang digunakan oleh pesakit di rumah walaupun dah dibasuh dengan sabun, doktor? Ya, hepatitis B dan hepatitis C ni kita boleh kongsi pinggan mangkuk, tak ada masalah. Sebab cara jangkitannya adalah melalui darah dan juga bendalai badan. Badan lah. Baik. Harap soalan itu menjawab ya puan. Baik, soalan yang seterusnya daripada Madam Tan. Okey, should we take any liver supplements to protect our liver, doktor? Kalau kita sihat, tak perlu. Tak perlu supplement. Ya. Tak perlu any liver supplement. Ya. Baik. Soalan seterusnya daripada Puan Latifah Wante. Doktor, jika positif hepatitis, apa yang perlu dilakukan, doktor? Apa prosedur yang patut dia buat, doktor? Bila dikesan kita ada hepatitis B, ya, katakan di peringkat awal, kita kesan melalui darah. So antara yang kita kena buat, kita kena tengoklah sama ada hepatitis B itu adalah chronic hepatitis dengan mengambil darah-darah seperti hepatitis B, E antigen, E antibody dan sebagainya. Dan selepas tu kita kena tengok fungsi hati tu, mengambil darah, mengesan enzim hepar ataupun enzim hati sama ada tanda-tanda radang dikesan pada hati. Dan juga kita boleh melakukan scanning liver ultrasound ataupun fibroscan untuk memastikan tidak ada radang ataupun inflamasi dekat hati. Ya. Daripada situ kita boleh tahu tahap hepatitis B itu sama ada hepatitis B ini aktif ataupun inaktif. Ya. So macam doktor kita recap baliklah macam doktor cakap tadi, jika kita nak tahu kita positif ke tak, kita melalui screening dululah, doktor kan. Screening, kita nak tahu dia tu kronik ataupun tak kronik lah dia punya hepatitis tu. Dan kita kena melakukan pemeriksaan darah yang selanjutnya lah. Termasuk liver ultrasound, scan, fibroscan lah. Dan sebagainya. Ya. Okey, harap soalan itu menjawab soalan puan ya. Baik, soalan seterusnya daripada Syed Marni Yus. Doktor, adakah hepatitis B dan C boleh membawa maut, doktor? Ya. Hepatitis B dan C boleh membawa maut sebab dia boleh merosakkan hati sampai kita panggil kronik end stage liver failure, boleh dapat liver failure, kegagalan hati berfungsi dan juga bara hati lah. Dia boleh membawa maut ya. Baik. Ada soalan lagi ke daripada netizen? Baik, daripada Puan Nazatul Syazwani. Doktor, adakah bacaan kolesterol yang tinggi boleh jadi salah satu punca
cirrhosis ataupun hepatitis jika bacaan alternate juga tinggi. Okey, lemak ataupun kolesterol boleh menyebabkan apa kita panggil fatty liver ataupun hati yang berlemak. Hati yang berlemak ni memang boleh menyebabkan keradangan hati. Ya, keradangan hati yang tidak dirawat dalam jangka masa yang panjang juga boleh menyebabkan cirrhosis. Cirrhosis pun boleh lah antara sebab. Kalau kolesterol, sebab tu kena kontrol lah kolesterol doktor ya. Baik. Okey, ada siapa-siapa soalan lagi ke nak tanya penonton? Boleh tanya doktor. Kerana bersempena dengan World Hepatitis Day, ambillah pulang untuk tanya berkenaan hepatitis di sini. Baik, soalan seterusnya daripada Puan Amira Aina. Okey, apakah risiko sekiranya seseorang yang tidak mempunyai hepatitis B berkahwin dengan seseorang yang mempunyai virus ini, doktor? Okey, risikonya pasangannya boleh dijangkiti oleh virus hepatitis B. Sebab jangkitan hepatitis B ini adalah melalui benda badan, darah dan juga hubungan jenis. So memang risikonya pasangan yang tak ada hepatitis itu boleh dapat jangkitan. So untuk mencegahnya, kalau daripada awal dia dah tahu pasangannya ada hepatitis B, and then pasangan dan seorang lagi itu dinasihat untuk mengambil hepatitis B vaksin lah. Kalau dia belum divaksinasi lah. Baik. Okey, ada soalan lagi ke daripada netizen? Baik, jika tak ada soalan daripada netizen, baik. Sebelum kita mengakhiri Facebook Live kita pada hari ini, doktor ada pesanan tak untuk patient, penonton yang tengok FB Live kita hari ini, doktor? Pesanan terakhir, doktor? Saya ingin mengingatkan bahawa hepatitis B dan C ini adalah bahaya dan kalau boleh itu kita dapatkan pemeriksaan di peringkat awal, mengesan darah, mengambil darah untuk mengesan sama ada kita ada hepatitis B dan C, kerana rawatan ataupun pengesanan di peringkat awal hepatitis B dan C ini boleh mengelakkan kerosakan hati ataupun risiko untuk mendapat bara hati di kemudian hari. Baik, terima kasih kepada doktor yang hadir hari ini untuk mengkongsikan topik yang bermanfaat kepada penonton dan juga saya juga sendiri berkenaan hepatitis. Dan juga nak mengucapkan terima kasih kepada tuan-tuan dan puan-puan kerana menonton sehingga akhir rancangan kami. Jangan lupa untuk like dan follow Facebook Kedah Medical Center untuk program dan maklumat selanjutnya. Baik, akhir sekali Kedah Medical Center ingin memesan untuk sentiasa mematuhi SOP, sentiasa cuci tangan dan juga elak berada di tempat sesak. Dengan keadaan kes COVID yang naik ni, kita kenalah jaga kesihatan kita juga, ya doktor? Baik, jadilah pemutus COVID-19. Baik, setakat itu saja rancangan kita pada hari ini, doktor. Dengan itu, Assalamualaikum dan terima kasih. Baik, doktor. Baik. Soalan netizen banyak. Banyak